Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Esa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai suatu isu yang amat menarik ya, iaitu berkenaan masalah susah nafas di kalangan ibu hamil ya. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi pada hari ini kita bertuah kerana kita ada bersama-sama kita ya Dr. Afidah Sohana ya daripada MedTweet MY yang merupakan ahli majlis tertinggi Pertubuhan Twitter Perubatan Malaysia MedTweet MY. Dipersilakan Dr. Afidah. Assalamualaikum Dr. Afidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me. Terima kasih jemput. Sama-sama. Dr. Afidah sihat ya hari ini? Alhamdulillah sihat. Lepas tu ramai bila tahu saya akan ke udara bersama Dr. Yakin, semua kirim salam. Ramai peminat Dr. Yakin ni. Oh ya ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, baiklah Dr. Afidah, mungkin kita boleh start lah dengan topik kita hari ini ya. Mungkin dari segi pengalaman Dr. Afidah sebagai doktor ONJ, doktor sakit puan, ya, banyak berdepan dengan wanita-wanita yang hamil ya. Jadi ada antara mereka yang mengalami simptom susah nafas. Saya pun masih ingat ketika saya bertugas di hospital yang sebelum ini ya, ramai pesakit ONG di-refer kepada saya, oh doktor, pesakit ini mengalami susah nafas, cuba doktor tengok apa masalah dia ya. Jadi dari segi doktor pakar paru-paru ya, memang banyak penyakit-penyakit paru-paru yang boleh terjadi di kalangan pesakit yang hamil ya. Contohnya penyakit asma di kalangan ibu mengandung, penyakit TB ya, banyak penyakit lain, jangkitan kuman pneumonia ya. Tapi hari ini saya nak mungkin lebih fokus, apakah hamil itu sendiri boleh menyebabkan masalah susah nafas. Okay, Waalaikumsalam Nurul Fashiha. Hello Kreka, thank you for joining us. Jadi saya akan serahkan kepada Dr. Afidah untuk terangkan dengan lebih jelas apa masalah susah nafas di kalangan wanita hamil ni sebenarnya. Okay, so sebenarnya 3/4 atau 75% daripada wanita hamil ni yang belum pernah ada problem susah nafas ni akan ada perasaan susah bernafas di semasa hamil. Jadi ianya adalah satu simptom yang selalu ditanyalah atau diperbincangkan dalam konsultasi antinatal. So sesak nafas ni punca dia ada dua lah. Ada dari segi disebabkan kehamilan tu sendiri atau fiziologi, perubahan fiziologi tubuh badan, dan juga dari segi patologi. Dari segi patologi tu doktor Yakin lagi terror lah ya. Tapi dari segi fiziologi ni disebab kita boleh kata perubahan pada tubuh badan wanita semasa hamil tu. So bila kita hamil ni hormon progesteron kita tinggi. Jadi tubuh kita lebih sensitif pada pertukaran oksigen, karbon dioksida ya, terutama pada karbon dioksida tu. Jadi sensitif ni sebenarnya supaya mudah kita, tubuh badan kita ni bekerja sebagai lebih efektif lah untuk mendapatkan oksigen ya, hantar oksigen kepada kandungan dan sebagainya. Jadi bila berlaku perkara macam ni, wanita tu terpaksa menarik nafas lebih dalam supaya lebih oksigen diserap. So bagi separuh wanita yang lebih sensitif, orang kata dia akan rasalah susahnya sebab kena tarik nafas lebih dalam so benda ni boleh berlaku pada bila-bila masa hamil, and then bila kandungan tu makin besar, rahim tu makin membesar, dia akan mengambil ruang, dia tolak paru-paru ke atas, jadi kurang kapasiti paru-paru tu untuk bernafas ya, untuk mengambil oksigen. Jadi kena kerja lebih kuat lagi. So kita rasa sesak nafas. Dan juga anemia atau kurang darah merah dalam kehamilan, which is very common ya. Sebab bila kita hamil ni jumlah darah kita bertambah. Kalau wanita tu kurang iron atau kurang zat besi, sebab tu kena makan suplemen yang doktor kasih ya. Kalau kurang zat besi ni, maka kuranglah sel darah merah yang dihasilkan. Bila kurang sel darah merah dihasilkan, kurang oksigen diserap dan dibawa ke serata badan. Jadi tubuh kena bekerja lebih keras, kena bernafas lebih laju. Jadi sesak atau sukar bernafas. Tu dari segi fiziologi lah. Kalau dari segi patologi tu kami kita refer pulmonologist ya. Kita refer pada Dr. Yakin. Ya betul. Jadi maksudnya 3/4 daripada ibu hamil ataupun 75% daripada mereka akan mengalami susah nafas. Mungkin sebelum ni mereka elok sahaja, tiba-tiba bila hamil tiba-tiba susah nafas. Jadi 75% adalah normal ya, it's part of the pregnancy process kan. 75% menghadapi, kebanyakannya tu normal sahajalah. Tapi nak tahu normal atau tidak kena bincang dengan doktor juga. Tak boleh orang kata, oh dah dengar Dr. Yakin, Dr. Afidah cerita hari ni, kita boleh self diagnose, tak jadi juga. Yang penting kena check dulu, pastikan kita dah rule out, kita dah confirm bukan penyakit-penyakit paru-paru atau penyakit lain ya.
Then Betul. barulah kita pregnant memang boleh macam ni. Antara puncanya tadi Dr. Afidah pun dah cerita kurang darah ya, ataupun apa tadi kandungan tu membesar jadi menekan sedikit paru-paru itu ya. Okey, baiklah. Mungkin Dr. Afidah boleh share ya dari segi pengalamannya merawat pesakit hamil yang ada masalah susah nafas ni. Jadi biasanya apa ujian-ujian yang kita buat untuk nak confirmkan sama ada ini adalah susah nafas yang normal sebab mengandung ke ataupun sebab ada penyakit-penyakit lain? Okey, jadi bila kita berjumpa dengan doktor ni, satu susah kita sebagai doktor dari segi Med-Tweet-My pun kita selalu kata kami tak boleh bagi konsultasi online kena jumpa dengan doktor. Saat doktor dia akan tanya banyak. Doktor ni orang kata nosy by nature. Kita akan tanya banyak soalan pasal perubatan, latar belakang perubatan wanita tersebut. Kita kena examine dulu periksa paru-paru dia, periksa kaki dia, tengok macam mana, dan kadang-kadang doktor kena buat investigation lah. So selalu kalau dari segi pernafasan ni kita mungkin buat ultrasound scan kaki kalau kita takut ada darah beku. Kita mungkin doktor mungkin akan cadangkan buat chest x-ray dan kadang-kadang CTPA, CT scan untuk memastikan tidak ada sebab-sebab patologi lah yang menyebabkan sesak nafas tu. Jadi maksudnya daripada ujian darah kepada ujian imaging X-ray dengan scan kita confirm sama ada susah nafas ni sebab kurang darah ke ataupun susah nafas ni sebab jangkitan kuman di paru-paru ke ataupun susah nafas ni sebab darah beku di paru-paru ke. Jadi ada banyak kemungkinan yang perlu kita fikirkan apabila pesakit ibu yang hamil tadi mengalami masalah susah nafas Jadi mungkin Dr. Afidah boleh share sikit apa sebenarnya risiko kalau kita buat X-ray ataupun buat scan ni di kalangan ibu-ibu hamil sebab ialah dah mengandung kan takut nanti radiasi buat X-ray ataupun radiasi buat scan tu affect dekat baby pula. Jadi macam mana kita nak handle perkara ni Dr. Afidah? Biasanya bagaimana? Okey, jadi yang pertama sekali memang kalau kita kata nak buat X-ray untuk ibu hamil semua orang takut Okey, jadi yang pertama sekali saya nak tekankan yang X-ray ni atau imaging X-ray bila kita buat ni tidak menyebabkan keguguran dan tidak menyebabkan kecacatan. Sebab radiasi pada X-ray ni sebenarnya kecil, tapi kalau radiasi tu berulang atau kita gunakan imaging yang lebih tinggi, guna radiasi yang tinggi, jadi ada risiko dan mungkin ada kebarangkalian baby tu bila besar nanti boleh mendapat kanser so tu kita cuba elakkan. Tapi macam saya kata tadi kadang-kadang doktor ni perlu membuat imaging ni untuk mendapatkan diagnosis apa sebenarnya yang berlaku atau yang sedang dihadapi oleh wanita tersebut. Jadi kita akan ada cara-cara kita lah untuk elakkan. Kita akan pakaikan apron pada ibu, kita lindungi perut dia Tapi doktor ni selalunya bila dia nak buat keputusan nak buat X-ray ni kita tak buat secara lewa lah. Kita akan bincang sesama dengan pakar pulmonologi kata adakah ini investigation yang terbaik untuk ibu ini, dan jika X-ray itu kebaikan dia, the benefit outweighs the risk lah adalah ayat yang doktor selalu guna. Kalau perlu sangat dan kita akan buat, kita akan bincang dengan ibu mungkin ada risiko macam ni tapi ini adalah yang akan kita buat, dan kalau kita tak buat investigation ni mungkin ini risiko dia. So boleh jangan takut. Doktor tak akan buat sewenang-wenangnya. Doktor akan bincang sesama doktor sendiri, akan bincang dengan pesakit kenapa perlu, apa risiko dia, dan jika memang diperlukan baru kita teruskan. Ya betul. Jadi maksudnya tak perlu risau kerana seperti yang Dr. Afidah cakap tadi, kita perlu menseimbangkan apakah risikonya, apakah manfaatnya. Jadi kebiasaannya sekiranya kita dapati manfaat itu lebih tinggi daripada risiko, kita akan nasihatkan elok buat kerana risiko itu ada tetapi sebenarnya amat rendah berbanding dengan manfaat yang akan kita perolehi Jadi kebanyakan ibu-ibu mereka risau takut nanti baby tu dapat kanser, takut nanti ibu tu pula mungkin dapat kanser payudara dan sebagainya ataupun ada berbagai jenis kerisauan Jadi sebenarnya sebelum kita memberikan cadangan kepada pesakit, kita akan menseimbangkan, memikirkan mana yang lebih tinggi manfaatnya, manfaat tinggi ke ataupun risiko yang tinggi Jadi kalau manfaat itu lebih tinggi di mana kalau pesakit ada masalah darah beku di paru-paru ataupun jangkitan di paru-paru yang serius, kita nak tengok sejauh mana keterlibatan paru-paru tu dengan scan, sebesar mana ketulan darah dekat bahagian paru-paru tu, sebab itu akan menentukan bagaimana rawatan yang perlu kita berikan sebab kalau kita tidak ada guide ataupun bantuan daripada X-ray ataupun scan tadi, susah untuk kita nak menetapkan berapa lama antibiotik nak kena bagi, berapa banyak
berapa hari pula ubat cair darah nak kena bagi sekiranya ibu ada masalah darah beku di paru-paru. Kerana sekiranya ibu ada masalah darah beku di paru-paru, jika kita tidak confirmkan dengan imaging scan tadi, darah beku tadi boleh membawa maut ya kepada ibu tu dan juga kepada bayi tu sekiranya tidak dirawat dengan cepat ya. Dan rawatan ubat cair darah ini tidak boleh diberikan secara sebarangan ya, perlu diberikan mengikut perkiraan dos yang tersendiri, mengikut juga tarikh kematangan kehamilan tu sendiri ya, kerana setiap tahap kehamilan ada ubat cair darah yang perlu kita berikan berlainan ya, lain ubat cair darah untuk mungkin 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan 3 bulan terakhir, jadi lain ubat cair darah yang kita berikan. Jadi sebab itulah kita perlu faham ya kepentingan melakukan ujian scan dan X-ray itu sekiranya benar-benar perlu untuk menyelamatkan nyawa ya. Jadi mungkin para netizen kalau ingin bertanya soalan boleh share di ruangan komen, kita akan cuba jawab kalau ada soalan-soalan berkenaan masalah susah nafas di kalangan ibu mengandung, kerana memang agak tinggi ya kadar untuk mendapat masalah darah beku di paru-paru di kalangan ibu mengandung, kerana ketika ibu mengandung clotting coagulation factor ataupun ejen pembuku darah itu sebenarnya lebih tinggi kandungannya daripada orang yang tidak mengandung. Jadi sebab itulah ibu-ibu yang mengandung ini mereka mudah untuk mendapat penyakit seperti darah beku di paru-paru ya, kerana memang ketika mengandung level ejen pembuku darah tu adalah lebih tinggi daripada orang yang tidak mengandung, orang biasa ya. Okey, mungkin Dr. Afidah boleh share juga sekiranya sakit yang ibu hamil ada masalah susah nafas ketika mengandung, apa biasanya rawatan yang kita berikan tu Dr. Afidah, boleh share? Okay, so rawatan ni berbalik kepada punca lah, kita kena cari punca, ada tetamu jemputan kat belakang ni. Kita kena berbalik kepada punca. So rawatan kita tu mesti kepada punca. Sebab itu seperti kata Dr. Yakin tadi, kita kena kadang-kadang kita perlu sangat buat investigation tu sama ada X-ray atau CT tu untuk mendapat tahu apa punca dia. Sebab kalau salah rawat lain pula masalahnya. Jadi kalau disebabkan fiziologi sahaja, so kita ada beberapa perkara lah yang kita boleh lakukan. Yang pertama sekali, kita cadangkan kepada ibu-ibu untuk tidak baring secara flat ya, atas belakang, sebab perut rahim tu sudah membesar. Bila dia baring belakang flat, nanti berat rahim tu akan menekan pada dua pembuluh utama darah kita. So lagilah tak boleh nak bernafas ya, sebab darah tak dapat mengalir dengan baik. Jadi ibu perlu tidur mengiring atau 30 darjah ya, mengiring, atau kadang-kadang ada ibu yang tinggikan sikit, taruh bantal lebih dekat belakang untuk tidur dengan lebih selesa. Dan juga pastikan kena makanlah suplemen iron, ya, suplemen Obimin, Iberet, semua tu suplemen ibu mengandung tidak menyebabkan bayi besar, tapi membantu untuk meninggikan kandungan iron di dalam darah supaya oksigen kita dapat membina lebih banyak sel darah merah dan bawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi dari segi yang lain-lain tu bergantung pada punca. Kalau ada infeksi, of course kita kena bagi antibiotik. Kalau kita ada darah beku, kita kena bagi buat pencair darah seperti yang Dr. Yakin terangkan sebentar tadi. Okay, jadi maksudnya perlu ya rawatan dari segi positioning ya. Kerana kalau perut tu makin besar, memang kita akan cepat mengar, cepat susah nafas. Betul. Jadi kita perlu memposisikan badan kita mengikut kandungan tu sendiri, Dr. Afidah ya. Biasanya pada umur berapa bulan mengandung tu yang kita dah start nak tukar position tidur tu? Bergantung. Bila kita masuk trimester kedua tu, some people dah mula rasa berat. Semua orang lain-lain sikit lah. Ada orang dia rasa oh masih selesa lagi, tapi ada orang sudah rasa makin berat. Tapi bila masuk trimester yang kedua tu memang saya cadangkan tidur mengiring sikit lah. Betul. Tapi trimester ketiga tu memang lebih nyata lah simptomnya. Jadi maksudnya posisi tidur tu, dan jangan lupa ambil suplemen iron tadi, suplemen zat besi tadi, sebab memang kalau kita kurang darah memang boleh menyebabkan susah nafas. Mungkin Dr. Fira boleh share level hemoglobin atau level darah yang kita boleh terima normal untuk orang mengandung ni berapa tu? Okay, so kalau wanita selalunya kita punya kadar hemoglobin atau sel darah merah ni antara 11.5 ke 15 lah ya. Selalunya bila kita hamil ni dia akan turun. Dan dia boleh turun quite significantly. Ada yang sampai 9, ada yang sampai 8. Selalunya kita kalau boleh nak 11 lah.
Kalau pesakit saya kata kalau pergi KK 10 dah kena marah lah. Jadi bukan marah ya, sebenarnya kita nak bagi apa orang kata nasihat supaya ambil ubat iron tu secara betul lah, sebab ada orang yang miskan ya, tak ambil setiap hari, dan ada yang ambil cara yang salah. Kalau boleh ambil masa perut kosong supaya penyerapan dia terbaik. Sebab kalau kita ambil dengan makanan, kurang penyerapan iron tu. Jadi kena ambil setiap masa lah, supaya kalau boleh kita lepas 11. Sebab kita kena ingat, bila kita bersalin, tak kira lah bersalin normal ke, bersalin secara cesarean section ke, kita akan kehilangan sedikit darah. Kalau kita start daripada darah yang rendah, makin rendah, nanti tinggi risiko dapat transfusi darah, dan bila darah rendah sangat, kurang penghasilan susu ibu, cepat penat ya, chronic fatigueness. So banyak lagi risiko lain kalau kita tak ambil. So ambil iron Jadi itu rawatan-rawatan dia. Mungkin dari segi kalau pendapat doktor paru-paru ya, sekiranya pesakit oksigennya kurang daripada 95% tu sendiri, kita dah minta mereka pakai oksigen lah kalau tak dalam ward tu ya. Kalau boleh kita nak level oksigen daripada 95%. Kalau kurang daripada tu kita akan bagi rawatan seperti oksigen ya, atau kalau asma kita bagi nebulizer ataupun ubat inhaler ya. Jadi seperti yang Dr. Abdullah cakap tadi, bergantung pada apa punca susah nafas tu. Tapi kalau susah nafas tu adalah semata-mata disebabkan mengandung ataupun kehamilan itu sendiri, rawatannya ialah pastikan makan ubat suplemen dan posisi tidur tu boleh membantu mengurangkan masalah susah nafas tu sendiri ya. Jadi mungkin Dr. Afidah boleh share adakah risiko, sebab kadang-kadang ibu-ibu ni dia takut kalau makan ubat nanti efek dekat baby macam mana kan. Jadi bagaimana mereka nak menseimbangkan tu? Perlu ambil tu ke macam mana, ataupun kalau ambil pula nanti takut baby ada problem ya. Jadi macam mana tu risiko tu kalau tak makan ubat? Sebenarnya ubat-ubat semasa hamil ni kita ada kategori dia. Kita ada kategori A, B, C, D dan X ya. So kalau kategori X ni memang ubat yang tak boleh diambil semasa hamil, sebab dah ada research yang mengatakan ubat tersebut boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi. So doktor memang tak akan berilah ubat kategori X ni. Dan sebab itu saya selalu terangkan pada klien saya, pesakit saya, jangan beli ubat sebarangan di luar. Kena bincang dengan doktor dahulu. So ubat semasa hamil ni lain sikit ya, sama dengan ubat semasa menyusu. So kategori A adalah kategori paling selamat. Maksudnya sudah ada research ya, kajian yang menunjukkan ubat itu selamat digunakan untuk ibu yang hamil. Contohnya macam folic acid ya, ataupun levothyroxine. So adalah ubat-ubat yang selamat digunakan. Kemudian kita ada kategori B. Kategori B ni maksudnya sudah ada research atau clinical study terhadap haiwan yang hamil dan tidak ada masalah pada bayi ya, pada fetus, tapi tidak ada data yang secukupnya untuk ibu ya, untuk ibu manusia ni lah. Tapi yang ni kita banyak guna juga, seperti contohnya metformin ya, sebab kita guna data haiwan tadilah. So sekarang ni tak boleh juga nak buat research pada manusia kan, nanti orang tembak pula saya kalau saya ambil 100 orang wanita hamil bagi ubat, tengok apa jadi ke anak dia. Kemudian kita ada kategori C di mana tidak clinical study tu menunjukkan pada haiwan tu ada risiko yang kecil ya, tapi pada ibu kita masih boleh guna. Ni bila kita kata manfaat tu lebih pada risiko. Sama dengan kategori D, ada bukti yang menunjukkan pada manusia ada risiko sedikit, tapi kita still guna sebab risiko tu kecil, dan kalau manfaat tu lebih daripada risiko kita guna. Jadi so saya panjang cerita pasal ni sebab saya nak orang faham ya, kenapa mesti bincang dengan doktor dulu sebelum ambil ubat. Sebab kadang-kadang kita bagi ubat batuk dekat patient, boleh makan ke ni doktor, tapi dia beli ubat kat FB kemain lagi makan semasa hamil kan. Marah orang FB. Tapi pentingnya kena tahu apa kandungan ubat tu, adakah ubat tu selamat digunakan semasa hamil. Ada komen daripada Nurul Kamarudin ni. Annyeong Dr. Afidah. Annyeonghaseyo. Tadi kita dah jumpa saya ni, tahu suka tengok cerita Korea. Oh, I see. Okay. Baiklah, jadi mungkin kita boleh bincang juga ya, katakanlah pesakit yang ada masalah susah nafas ni kan, kata macam saya tak nak lah duduk kat hospital, tak selesa lah masuk hospital, so dia duduk kat rumah je. Dia susah nafas tapi duduk kat rumah je. Agak-agak apa efek yang boleh terjadi kepada bayi yang dikandung tu sekiranya dia susah nafas tapi dia tidak mahu mendapatkan rawatan, ada efek ke kat baby tu? So
macam kita kata tadi, susah nafas ni ada besarlah spektrum dia. Mungkin ada tu yang susah nafas tu sedikit saja, bila jalan naik tangga rasa mengah-mengah. Saya yang tak mengandung pun kadang mengah kan. Tak apalah kalau sikit-sikit seperti itu, tak apa. Maksudnya kandungan oksigen dalam level darah dia masih okey. So yang tu kita tak apalah, memang kita tak suruh duduk dekat hospital. Jadi pesakit kena tahu doktor ni dia tak suruh orang duduk kat hospital kalau tak perlu. Banyak kerja doktor. Penat nanti nak buat round. Betul. So, tapi kalau level oksigen dalam darah macam Dr. Yakin kata tadi, kalau bawah daripada 95% di mana memerlukan oksigen Kalau bawah macam tu sampai tahap sebegitu, tak nak masuk hospital, tak mau diberi rawatan, tak mau oksigen, kekurangan oksigen dalam darah, mak kena ingatlah, kalau mak kurang oksigen, baby pun kurang oksigen. Kalau sesak nafas tu sesak nafas yang sikit-sikit disebabkan gravid uterus tu saja ke apa, tapi oksigen level masih normal, tak apa, duduklah kat rumah, memang doktor suruh duduk kat rumah lah. Tapi kalau kurang oksigen tu sebab mungkin ada infeksi ke, and kadar oksigen dalam darah dah kurang, tak boleh lah. Kenalah duduk di hospital dapatkan rawatan yang sebetulnya. Orang kata duduk seminggu 2 atau sehari 2 dekat hospital tu untuk kebaikan ibu dan anak tu lebih baik daripada nanti ada orang kata risiko yang berlaku atau komplikasi yang berlaku selepas itu. Jadi memang bila kita bercakap mengenai masalah kekurangan oksigen di kalangan ibu dan anak, memang boleh membawa macam-macam masalah ya. Jadi mungkin antara yang kita selalu dengar ya, di mana kes-kes bayi bersaiz kecil daripada usia yang sepatutnya ya, patutnya katakanlah usia dia mungkin 6 bulan mengandung, tapi dia punya saiz dia seolah-olah macam baru je 4 bulan mengandung ya. Jadi bayi tu boleh jadi saiz dia lebih kecil daripada yang sepatutnya ya, kalau kekurangan oksigen ini berlaku kalau perpanjangan kronik tanpa rawatan yang betul ya. Jadi mungkin kita perlu berhati-hatilah, terutamanya penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kronik susah nafas ya, susah nafas yang kronik. Contohnya mungkin pesakit ibu mengandung adalah pesakit asma yang tidak kontrol ya. Ibu mengandung adalah pengidap penyakit TB yang tidak dirawat ataupun tidak didiagnos dengan betul. Jadi sebenarnya dah lama dah mereka ada masalah susah nafas. Sebenarnya dah lama dah oksigen mereka rendah, tapi kadang-kadang mereka tak perasan oksigen mereka rendah sebab mereka dah terbiasa dengan keadaan oksigen rendah tu ya. Tapi sebenarnya faktor ini boleh mengganggu pembesaran ataupun proses pembesaran bayi dalam kandungan tadi ya. Jadi sangat penting ketika check up dekat postnatal prenatal check up, ketika lawatan ketika mengandung tu check betul-betul ya. Check fungsi paru-paru, check level oksigen supaya nanti tidak memberi kesan kepada bayi tu sendiri, sebab nanti kesian kesalahan ataupun kealpaan si ibu menyebabkan kesan kepada anak tu sendiri. Anak yang tidak bersalah mendapat kesan yang akan memberi jangka masa panjang punya efek kepada bayi tu sendiri ya. Jadi amat kesianlah kalau kes-kes berlaku seperti ini, kerana benda ini hanya boleh dirawat ya, boleh disembuhkan ya. Jadi perlu berhati-hati ya untuk semua para ibu yang mengandung ya. Saya selalu beritahu pada pesakit saya, kadang-kadang bila mengandung ni kita jumpa penyakit baru yang sebelum ni kita tak tahu, macam diabetes ke ataupun macam TB ke. Saya selalu kata in a way alhamdulillah kita tahu. Sekarang kita tahu kita boleh berubat, orang kata kalau tak macam Dr. Yakin kata tadi, ada komplikasi jangka panjang, lagi susah nanti. So walaupun kita rasa beratnya dugaan jumpa penyakit baru semasa kita hamil, tapi tak apa, sebab kita sekarang kita tahu kita boleh dapatkan rawatan yang sepatutnya, boleh jumpa doktor yang pakar pada bidang-bidang tersebut untuk mendapatkan rawatan yang sebetulnya. Jadi jangan takut ya. Ya, memang kebanyakannya pengalaman saya banyak berdepan dengan pesakit yang masa dia tak mengandung dia sihat, tak ada apa-apa simptom, tapi bila mengandung mula ada macam-macam simptom ya. Antara yang saya pernah jumpa ialah pesakit yang didiagnos mendapat masalah jantung ketika mengandung ya. Pesakit yang mendapat masalah tekanan darah tinggi atau pulmonary hypertension ketika mengandung ya, sebab kadang-kadang sebenarnya mungkin selama ni mereka dah ada sakit jantung tu. Sebenarnya mereka dah ada sakit pulmonary hypertension tu sebelum ni, tapi sebab mereka tidak mengandung, mereka boleh adapt, badan mereka boleh lagi menampung kekurangan oksigen tu. Tapi bila mereka dah mengandung, mereka dah ada beban yang ekstra ya. Proses pembesaran bayi dalam kandungan adalah satu proses yang sebenarnya memberikan bebanan yang tinggi kepada para ibu. Jadi bila bebanan ekstra itu berlaku, ketika itulah pesakit ini tidak boleh bertahan lagi. Ketika itulah maka terserlahlah segala simptom sakit jantung, simptom masalah tekanan tinggi dalam paru-paru. Ketika itulah terserlah simptom-simptom yang mendapat tadi ya. Jadi ketika itulah kita pun baru dapat dah, oh rupanya dia ada sakit jantung. Sebenarnya kami tak perasan sebab selama ni badan dia boleh adapt lagi, boleh compensate lagi, boleh try untuk cover lagi. Sekarang ni dah mengandung, dah tak boleh cover dah.
dah tak boleh dah kan. Ada soalan daripada Subanava ni, dia kata not related to recipe. What if pregnant with dizziness, hemoglobin 10 gram already on iron supplement, normal, possible postural hypertension, what else can we do other than advise on proper posture during movement? HB 10 mg ni kira low lah kan, we should aim for 11 to 15 kan. Yeah, Maybe so need more 10 lah kot. is quite low. Kadang-kadang what doctors will suggest pertama sekali is probably double the hematinics lah. Tambahkan lagi iron supplement tu. And of course kita akan cerita proper posture ni, maksudnya bila bangun tu jangan cepat sangat ya. Kalau dari duduk nak berdiri tu, saya selalu kata lean on something supaya kalau rasa pening tu tak berdebuk jatuh ke bawah. Kalau kita tengah baring jangan terus lompat bangun dari katil ya, kena duduk dulu, bagi blood pressure tu settle sikit and then baru bangun berdiri. But 10 is low ya, so it's probably is causing, cause especially kalau sebelum pregnant ni you punya hemoglobin lebih tinggi. Orang akan lebih terasa kalau sebelum ni hemoglobin dia sangat tinggi, macam katakan 13 ke, tiba-tiba turun ke 10. That's actually quite a significant drop, and which can happen in pregnancy and it can actually affect you and cause you dizziness. So my advice is kalau jumpa doktor, mesti doktor suruh double the hematinics atau iron tu, ikutlah, jangan tak makan, and pastikan makan dengan cara yang betul. Macam saya katakan tadi, yang pertama makan masa perut kosong ya. Kalau bolehlah elakkan makan dengan masa perut penuh sebab dia kurang penyerapan dia, dan jangan makan dengan ubat. Dapatkan nasihat doktor kalau ada makan ubat-ubat lain, sebab ada ubat-ubat yang boleh orang kata ganggu penyerapan each other ya. Dan kita tengok mungkin sebelum ni ada yang tak ada anemia, maksudnya sebelum ni darah dia, hemoglobin dia normal je, tapi bila dia pregnant dia dapat anemia. Jadi ada banyak sebab kan anemia in pregnancy ni. Mungkin antara punca-puncanya physiological tu sendiri, di mana darah itu memang kita producekan lebih banyak, jadi dia macam ada dilutional effect. Jadi sebab tu yang macam agak rendah juga hemoglobin tu, dan juga mungkin requirement baby tu juga memerlukan zat besi tambahan. Jadi baby tu juga ada ambil mak tu punya zat besi. Jadi sebab tu perlu ambil suplemen masa mengandung ya. Baik. So kalau dengar, kalau orang yang ikut Metric Mind ni tahu macam mana Metric Mind ni sangat against suplemen tapi ada masa-masa suplemen tu perlu. Orang ibu yang hamil, ibu yang menyusu orang-orang yang berpenyakit yang di mana dia tak boleh nak menyerap zat, certain zat kalau orang yang kebulurannya tak cukup makanan, tak cukup zat, of course kena makan suplemen, tapi kena dapatkan nasihat doktor, bukan beli suplemen yang tak menentu. Jangan pandai-pandai beli suplemen secara online. Jangan pandai-pandai. Mak atuk nenek saya pakai suplemen ni, pakai jus ni elok, saya pun nak beli. Jangan bincang dulu dengan doktor anda, adakah perlu anda mengambil suplemen tersebut ya. Bincang dengan doktor ONG anda sekiranya anda mengandung, sebab memang kebanyakan ibu yang hamil ni mereka perlu ambil suplemen ataupun ubat tambah darah ni untuk menjamin kelangsungan pembesaran bayi tadi ya, sebab memang sukar untuk mereka mengandung tanpa apa-apa suplemen ya. Dan juga mungkin Subah ya, saya nak share juga, kadang-kadang susah nafas ni tak semestinya masalah paru-paru ya, kadang-kadang masalah jantung pun boleh menyebabkan susah nafas ya. Jadi pastikan sekiranya hemoglobin dah okey ya, paru-paru pun clear, tak ada masalah, kena check juga jantung ya. Kalau katakanlah susah nafas tu berterusan walaupun hemoglobin dah stable ya, walaupun paru-paru tak ada apa-apa masalah, pastikan dapatkan pemeriksaan doktor pakar jantung juga atau buat echo scan ya, untuk kita confirm. Sebab kadang-kadang susah nafas ni ada banyak punca dia, tak semestinya masalah paru-paru, tak semestinya kurang darah ya, kadang-kadang masalah jantung pun boleh, kadang-kadang masalah hormon pun boleh ya. Jadi ada banyak punca sebenarnya yang perlu kita siasat. Jadi perlu berbincang dengan doktor anda untuk menentukan apakah langkah yang terbaik yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan masalah susah nafas di kalangan ibu hamil ni. Sebab ibu hamil ni kita perlu jaga dua nyawa, nyawa ibu dan nyawa anak. Jadi amat penting untuk kita settlekan susah nafas ni apa punca dia sebenarnya. Okey, jadi mungkin Dr. Hafidah nak share kalau ada pengalaman berdepan dengan masalah pesakit yang ada susah nafas di kalangan mengandung ni, Dr. Hafidah. Kalau nak share susah nafas ni memang banyak lah. Tapi saya rasa yang mana yang terkesan dekat hati saya tu adalah actually masa saya bekerja di luar negara dulu ada patient yang datang susah nafas. Ni balik pada kita cakap pasal investigation tadi ya. So kita syak mungkin ada sebab-sebab patologi, tapi nak orang kata nak pasti nak dapatkan dia setuju ya untuk kita buat CTPA, semua tu sangat susah. Dan kita pun nak treat
membabi buta tak boleh juga, sebab kita punya management tu ataupun treatment yang kita kasih tu ada risiko dia yang tersendiri. Dan saya rasa bila keadaan sebegitu memang agak stressful untuk doktor-doktor, untuk pegawai perubatan dan untuk patient tu sendiri. Dan saya tak kata doktor ni sentiasa betul ya, kita pun bukan Tuhan, tapi macam saya kata bila kita nak buat satu keputusan tu selalunya kita dah bawa berbincang sesama doktor-doktor yang ada. Kadang-kadang kita telefon doktor luar pun, kadang-kadang kita tanya pendapat mereka kes-kes begini lagi-lagi sekarang zaman media, social media ni besar boleh berbincang, boleh buat webinar semua kita bincang. So untuk pesakit tersebut tu agak lambatlah kita mulakan ended up dia ada pulmonary embolism lah, dia ada darah beku dekat dalam paru-paru dia. The good thing is mula-mula tu kita orang start jugalah, tapi kita start orang kata bukan treatment dose kita start dose kecil saja sambil kita nak tahu apa keputusan tu. Tapi bila dapat tu dah lambat, masa tu orang kata kita lucky lah yang tak berlaku benda sebaliknya, because they can bawa maut kan, boleh membawa maut pulmonary embolism ni, but it's a very stressful time lah. Jadi saya terkesan pada waktu, jadi saya selalu part of it is one of the reason kita semualah kat Med to Mind ni datang adalah untuk menerangkan kenapa doktor buat sesuatu keputusan, apa risiko bila kita buat keputusan begini, kita buat keputusan begini. Jadi pentingnya kita untuk buat investigation ni. Untuk pesakit saya tu alhamdulillah lah tak ada apa-apa, tapi itulah, it could have gone the other way kan. Ada soalannya. Ada soalan Ustaz Ibrahim. Doktor nak tanya, kaki bengkak, feet to ankle has something to do with DVT or not necessarily? Thank you. Okay, well the jawapan amnya not necessarily lah tapi kena jumpa dengan doktor untuk kita periksa selalunya kalau kita hamil ni memang kaki, especially towards third trimester, dalam trimester ketiga kaki akan mula bengkak dan puan akan nampaklah lebih bila kita berdiri lama, berjalan banyak, kaki akan bengkak. So doktor akan bila doktor periksa dah pastikan tak ada sebab lain, doktor akan kata duduk, angkat kaki, bila tidur tinggikan kaki, cuba jalan tu kurangkan sikit, jalan berhenti dan sebagainya. Tapi kena pastikan jugalah, lebih-lebih lagi kalau bengkak sebelah, bengkak lebih daripada the other one, mungkin sakit ke tu semua doktor yang kena periksa dan kita akan buat ultrasound Doppler kaki tu untuk pastikan tak ada DVT kalau doktor rasa perlu. Tu yang kata susah nak bagi konsultasi dari web saja ni kan, saya kena dapat lebih lagi history. Tapi dia kata secara amnya tak semestinya, tapi perlu diperiksa oleh doktor dahulu. Okay. Kita ada scoring system kita ada pemarkahan kita kan, kita ada well score, kita ada PACE score kan. Kita nak tahu ini mungkin DVT ataupun tidak kita ada situ-situ lain. Contohnya kita tengok nadi dia laju ke tidak kita tengok sebelum ni dia ada sejarah kanser ataupun tidak, sebelum ni dia ada sejarah tidak boleh bergerak ke tidak. Jadi ada banyak faktor yang kita perlu ambil kira sebelum kita cakap. Sebelum kita cakap ini DVT ataupun tidak lepas tu kita perlu buat ujian-ujian, contohnya ultrasound kaki kan, nak tengok. Okey, ada soalan, mungkin ni soalan terakhir daripada Anis Alwani. Nak tanya, adakah normal kalau rasa hujung-hujung jari tangan kebas, pregnant with 34 weeks now? Waalaikumsalam. So ni mesti selalunya waktu pagi-pagi bangun So selalunya macam ni semasa hamil ni ada satu kondisi yang kita panggil carpal tunnel in pregnancy Carpal tunnel syndrome ni yang selalu orang yang kerja menaip dapat sebab tangannya bengkak, jadi tendon dekat tangan ni menekan pada saraf-saraf. Bila kita hamil ni, bila kita tidur malam, kadang-kadang kita hempap tangan atau tangan kita di bawah, dia akan bengkak juga. Macam kita bengkak kaki tu, dia boleh bengkak tangan juga. Jadi hasilnya you dapat simptom seperti carpal tunnel ni, tangan jadi kebas-kebas, kadang-kadang sampai sakit So it can be quite normal. So what you apa yang saya selalu terangkan pada patient, bila tidur malam kena cuba tinggikan tangan dia, cuba jangan hempap. Kalau saya dulu saya peluk bantal, jadi tinggilah sikit tangannya. Kalau teruk sangat simptomnya, kita kadang-kadang refer pada physiologist. Kadang-kadang kalau teruk sangat dia taruh your hands in, apa dia panggil tu, dah lupa dah apa, macam
ada pegang tangan supaya tangan kita tinggi sentiasa seperti itu. Jadi carpal tunnel in pregnancy ni maksudnya saraf tu dia terhimpit sebab ketika sebab mengandung. bengkak. Biasanya lepas salin dia akan boleh okey balik kan, ada yang mungkin okey balik. Jadi kalau carpal tunnel syndrome di luar pregnancy ni kadang-kadang pakar ortopedik kan dia potong tendon untuk release the pressure, tapi untuk mengandung kita tak buat lah sebab kita tahu benda tu sementara. Nanti bila dah bersalin, hormon mengandung dah hilang, semua settle balik insya-Allah. Okay, ada soalan daripada Fatihah Hisham ni, dia kata, tanya, saya memang ada asma tapi since pregnant, simptom-simptom asma tu ada, macam mana saya nak tangani? Okay, jadi asma in pregnancy ni memang kadang-kadang boleh menjadi lebih teruk ketika mengandung ya. 30% daripada pesakit asma akan mendapat simptom yang lebih teruk ketika mengandung ya. Ini mungkin kerana faktor baby tadi yang membesar ya. Jadi itu menekan sedikit fungsi paru-paru, mengurangkan sedikit fungsi paru-paru tersebut. Jadi nasihat saya ialah anda perlu diperiksa oleh doktor ya, untuk doktor tu tentukan asma anda ni sebenarnya tahap berapa. Jadi kita ada 5 tahap asma, tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi setiap tahap asma tu berbeza-beza rawatannya ya. Jadi saya perlu tahu apakah asma puan tahap yang keberapa dan apakah ubat yang puan pakai. Sebelum ni inhaler macam mana. Mungkin kalau sebelum ni tahap 2 hanya pakai inhaler warna coklat dengan warna biru, mungkin perlu naikkan pada tahap 3. Perlu pakai inhaler yang warna pink pula ke, warna purple pula ke ya. Jadi perlu bincang dengan doktor anda bagaimana untuk merawat masalah asma puan ketika mengandung. Memang 30% pesakit asma ketika mengandung simptomnya akan menjadi lebih teruk daripada biasa dan mungkin perlu pertambahan ubat sedikit ketika mengandung. Okay, baiklah, kita pun dah menghampiri penghujung rancangan sesi. Terima kasih Dr. Afidah kerana sudi sama-sama kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu ya. Dan terima kasih juga kepada para netizen kerana sudi bersama-sama kita pada sesi ini, insya-Allah. Semoga mendapat manfaat ya. Silakan share ya sekiranya anda rasakan perbincangan ini baik untuk anda dan memberi manfaat kepada ibu-ibu hamil lain. Okey, sekian itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi.